Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid tahun 3 yang cikgu kasihi. Okay, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan kesihatan. Okay, tajuk kita pada hari ini ialah menangani konflik. Okay. Buku teks PJK tahun 3 muka surat 80. Okay, pada akhir PDP, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu cara mengurus konflik secara berhemah dalam perhubungan dengan adik-beradik dan rakan sebaya. Kedua, murid-murid dapat mencatat sekurang-kurangnya 2 contoh aktiviti bersama untuk menjalin perhubungan yang baik dengan adik-beradik dan rakan sebaya. Baik, sebelum kita meneruskan topik pembelajaran kita pada hari ini, kita ingat semula pembelajaran lepas. Maksud konflik ialah satu masalah atau satu peristiwa yang kita tidak suka dalam kehidupan kita. Satu masalah atau satu peristiwa yang kita tidak suka dalam kehidupan kita. Itu maksud konflik. Apa yang menyebabkan berlakunya konflik? Ini contoh. Salah satu contoh ialah mengambil alat tulis tanpa kebenaran. Biasanya berlaku di sekolah. Murid-murid ni suka mengambil alat tulis rakan tanpa kebenaran. Jadi rakan tadi akan berasa tidak selesa ataupun rasa marah. Contoh lain, berebut permainan. Biasanya berlaku di mana ni? Betul, berlaku di rumah bersama adik-beradik. Ada yang berebut anak patung, berebut permainan yang kamu suka lah. Lepas tu mulalah bergaduh, bermasam muka dan sebagainya. Yang ketiga, mengganggu rakan. Contohnya, mengganggu rakan sedang membaca buku, mengganggu rakan yang sedang membuat latihan sekolah dan sebagainya. Baiklah. Kita lihat tanda-tanda konflik. Macam mana kita nak tahu seseorang itu berada dalam keadaan konflik? Sudah pasti kita tengok riak wajahnya. Contohnya marah. Kita boleh lihat dia marah ataupun nada suara dia bengis, kecewa ataupun murung. Baiklah. Bagaimana pula cara kita menangani konflik ni? Berikut adalah langkah-langkah untuk menangani konflik. Sekarang cikgu nak murid-murid buka buku teks PJK muka surat 80. Yang pertama, memaafkan rakan atau adik-beradik. Contoh yang depan tu, Cik An telah membuat rakannya marah. Maka apa yang Cik An perlu buat? Dia perlu meminta maaf pada rakannya dan memaafkan. Ataupun contoh lain, kamu bertengkar dengan adik ataupun bertengkar dengan abang, bertengkar dengan kakak. Jadi, kamu perlu meminta maaf pada mereka. Kita kena rajin minta maaf ni pada orang. Meskipun pada keadaan itu kita tidak bersalah. Tetapi untuk memperbetulkan keadaan, ringankanlah mulut untuk meminta
maaf terutamanya kepada adik-beradik, rakan ataupun ibu bapa. Dan pada masa yang sama, jika ada orang memohon maaf daripada kita, maka kita sebaiknya memaafkan rakan ataupun adik-beradik yang telah mencetuskan konflik tadi. Okey, faham ya? Okey, seterusnya langkah 2. Menjauhkan diri daripada situasi konflik. Contohnya, kawan kita ataupun adik-beradik kita ni membawa ke arah pergaduhan. Contohnya lah kan. Jadi, ataupun marah-marah. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah menjauhkan diri daripada situasi konflik itu. Takut-takut, kalau kita masih lagi berada di situ, akan berlaku pergaduhan yang lebih besar. Mungkin yang asalnya hanya menyakitkan hati, kan, masa bergaduh tadi. Tapi bila dah bertekan lidah semua, dapat menyakitkan tubuh pula. Ada yang lebam-lebam badan, ada yang cedera, ada yang berdarah dan seumpamanya. Jadi, kita perlu jauhkan diri daripada situasi konflik. Seterusnya, nombor 3. Lihat, iaitu bertolak ansur dalam pergaulan. Okey, bertolak ansur ni sebenarnya merupakan satu sifat dalaman yang sangat tinggi pada seseorang. Bertolak ansur bukan menunjukkan kita kalah, ya, tetapi lebih kepada menghormati orang lain supaya apa yang berlaku akan menjadi lebih baik. Daripada kita bergaduh, akan ada jalan penyelesaian. Itu maksudnya bertolak ansur, ya. Okey. Seterusnya, yang keempat, menghormati perasaan orang lain. Okey, ini sangat penting ya murid-murid. Sebab apa? Jangan sesekali kita memalukan orang lain. Contohnya, kita marah pada rakan ataupun marah pada adik-beradik sehinggakan suara kita ni dapat didengari oleh orang lain. Jadi, apa perasaan rakan ataupun adik-beradik kita tadi? Mesti mereka rasa sangat malu dan sangat sedih. Dan jika kita pula dimarah atau ditengking, dan apa yang perlu kita buat? Kita tidak harus melawan. Sebaliknya, dengan mendiamkan diri sahaja, itu lebih baik. Kalau kita selalu buat orang marah, selalu buat adik-beradik marah, selalu buat rakan marah, selalu buat ibu bapa marah, ya. Jadi kita akan sudah pasti kita ni rasa tersisih ataupun orang tidak mahu mendekati kita. Kenapa? Kerana kita ni terlalu sensitif. Tak boleh bergurau, tak boleh tak boleh didekati. Jadi mereka akan menjauhkan diri daripada kita. Seronok tak macam tu? Mesti kita rasa tidak seronok dan tidak gembira. Sedangkan hidup kita di dunia ni, kita memerlukan berkawan, memerlukan hidup secara berteman, ya. Barulah hidup kita ni akan rasa seronok dan gembira. Okey, cikgu harap murid-murid faham ya tajuk cara langkah ataupun bagaimana kita hendak menangani sesuatu konflik. Okey, baiklah, lihat latihan. Okey, tulis soalan dan jawapan di dalam buku latihan pendidikan kesihatan.
Ya, setiap murid dah ada buku latihan. Okey. Nombor 1, tulis contoh punca konflik. Konflik dengan adik-beradik dan konflik dengan rakan. Ini yang berlaku dalam situasi diri kamu lah. Kamu tulislah contoh satu je setiap item tu. Okey, yang kedua, tuliskan 2 tanda-tanda konflik. Yang ketiga, senaraikan langkah-langkah menangani konflik. Okey, jawapan boleh rujuk dalam buku teks. Dan jika kamu ada jawapan sendiri, itu lebih baik. Okey, cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita ya, sehari-harian. Okey. Sekian, terima kasih.